Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot channel panas pembongkaran dan juga pendedahan daripada Lokman Adam. Sahabat-sahabat semua, kita nampak hari ini parti Bersatu semakin tepuh, retak menunggu belah, huru-hara ya, dan banyak lagi kejadian-kejadian ya yang berlaku. Kalau sebelum ini beberapa hari yang lalu ya, Muhyiddin kononnya tidak mahu mempertahankan jawatan beliau, namun ya beliau menarik balik kenyataan itu. Dan kita tahu ya, dalam Bersatu ini juga sebenarnya ramai yang mahukan jawatannya itu. Nah, jadi hari ini apa pula yang bakal dibuat oleh Parti PAS kepada Parti Bersatu itu. Jadi mari kita dengar ya pencerahan daripada Lokman Adam. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopot channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So, mari kita dengar pendedahan daripada Lokman Adam berkaitan dengan isu Bersatu kerjasama dengan PAS ini. Kita saudara ialah Bersatu bakal menjadi mangsa PAS yang seterusnya. Ini apa yang kita akan kupas pada malam ni. Tuan-tuan yang nak bertanyakan sebarang soalan boleh ajukan soalan itu di ruangan komen. Sama ada ruangan komen di Facebook ataupun ruangan komen di TikTok, ataupun boleh masuk live bersama saya di TikTok pada malam ni. YouTube kita masih lagi di blok. Saya pun tak tahulah apa nak jadi dengan YouTube ni. Tak habis-habis duk blocking orang. Dan malam ni saudara, saya yakin ada banyak persoalan-persoalan berhubung dengan pilihan raya kecil di Parlimen Kemaman juga. Sudah pastilah akan menjadi topik yang bakal kita kupas. Perkembangan U-turn Muhyiddin Yassin juga sudah pasti akan kita kupas. Dan banyak isu-isu lain insya-Allah kita akan kupas pada malam ni. Jadi tanpa melengahkan masa, bersama saya saudara Azrul insya-Allah akan memulakan dengan soalan-soalan di studio dan akan diikuti dengan soalan-soalan sahabat-sahabat di rumah insya-Allah. Silakan. Okey, baik Tok. Soalan saya berkaitan dengan topik itu malam ni Tok. Adakah kita boleh cakap PAS ni sebuah parasit dalam landscape politik negara kita ni? Ya. Kita lihat mereka ni kerap menunggang parti lain untuk meneruskan survival parti mereka ni. Saya nampak daripada dulu lagi, kita lihat PAS bersama dengan DAP, kemudian dia bersama dengan PKR, dia tinggalkan dua kawan ni, kemudian dia bersama dengan Semangat 46 pun dia tinggalkan kawan ni. Bila dia bersama dengan UMNO pun sekerat jalan dia tinggalkan UMNO, dia bersama dengan Bersatu. Hari ni tengok Bersatu dah macam biawak hidup tuan-tuan sudah menjadi bebanan kepada mereka. Nampak gayanya mereka sudah mula nak mencari jalan keluar meninggalkan Bersatu pula. Jadi inilah apa yang terpaksa dilalui oleh mereka-mereka yang berkawan dengan PAS sekarang Kalau nak kira PAS dulu ni banyak juga yang bagus Bila PAS zaman Tuan Guru Nik Aziz banyak berpegang pada Islam, tak jadi macam sekarang ni Jadi sekarang ni yang menyebabkan mereka banyak berubah, memikir tentang soal dunia, mengatasi soal akhirat, mengatasi soal dakwah ialah kerana ada pula yang invite live daripada negara mana tak tahu. Kena decline tu. Decline lah. Okey. Jadi inilah realitinya saudara PAS pada hari ini. Kalau dulu mereka meletakkan dakwah Islamiah sebagai keutamaan, meletakkan perjuangan menegakkan negara Islam sebagai keutamaan, kemudian mereka berubah kepada negara berkebajikan. Kemudian zaman mereka mula nak berjinak dengan UMNO, mereka usahakan apa yang dipanggil sebagai RUU 355. Bila dapat kuasa 3 bulan, bukan setakat RUU 355 dilupakan, hudud dilupakan, segala apa yang mereka perjuangkan selama hari ini dilupakan, malah cabutan istimewa judi
dari 8 cabutan berubah menjadi 22 cabutan. Ditambah pula Jadi benda-benda macam ni lah yang menyebabkan orang akhirnya mula sangsi dengan perjuangan PAS. Mula hairan apa sebenarnya yang PAS nak? Kenapa mereka boleh dengan mudah merubah prinsip perjuangan mereka bila mereka dah mula dapat royalti minyak, mereka dah mula dapat jawatan menteri, mereka dah mula dapat jawatan duta besar ke Timur Tengah. Akhirnya satu demi satu berubah. Itu sebabnya saya merasakan bahawa saya rasa rakyat Malaysia tak perlu terkejut kalau selepas ini mereka akan tinggalkan bersatu pula. Tak ada apa yang mustahil. Okey, silakan. Okey Dok, saya melihat untuk landscape politik PAS ni, kebanyakan gabungan yang PAS ada, mereka ni akan duduk di belakang. Mereka tidak menjadi sebagai pemimpin. Seperti contoh di dalam Pakatan Rakyat dan sebagainya yang kita nampak, PAS ni duduk di belakang tu. Adakah ini orang kata dia orang punya itu politik? Dulu memang PAS ni duduk di belakang. Bila dia bersama UMNO pun dia duduk belakang UMNO. Bila dia bersama Bersatu pun dia duduk belakang Bersatu. Tapi hari ini mereka sudah merasa nikmat mendapat kuasa. Hari ini mereka dah merasa nikmat disebabkan fitnah-fitnah yang dilemparkan terhadap Barisan Nasional. Akhirnya mereka dapat merasa nikmat meraih sebahagian besar daripada pengundi-pengundi UMNO dulu. Mereka sudah menjadi antara parti politik Melayu yang mendapat kerusi terbanyak. So hari ini mereka dah nafsu pun dah makin besar. Mereka dah mula nak meletakkan Dr. Samsuri di kerusi timbalan Perdana Menteri. Dan jangan terkejut kalau lepas ini mereka mula menuntut jawatan Perdana Menteri. Tidak ada apa yang mustahil. Dan bagi saya sebagai sebuah parti politik, tak salah. Tak salah untuk PAS mempunyai cita-cita yang tinggi begitu. Tak ada masalah. Tapi tu, saya tidak melihat sosok-sosok atau tokoh daripada PAS ni yang boleh dicalonkan sebagai Perdana Menteri. Jika mereka kita ada Dr. Samsuri. Di peringkat negeri pun dia dah gagal. Iyalah, kita menganggap ianya gagal. Tetapi bagi dia berjaya. Kerana pertama sekali, dia tak perlu jaga kawasan Dun Ru Rendang pun. Dia tetap dipilih. Rakyat masih memilih. Rakyat masih pilih dia. Dia jadi menteri besar, dia buat kerja part time sebagai penjual tanah kerajaan negeri. Dia lobby untuk judi, untuk Vincent Tan. Dia buat kerja menteri besar pun tak cukup time. Hari ni dia nak jadi ahli parlimen pula. Dan dia boleh cakap, saya takkan turun untuk berkempen. Cuba bayangkan, kalau untuk kempen, benda yang paling penting pun dia tak boleh turun. Lepas ni kalau dia jadi ahli parlimen, adakah dia akan turun menziarah orang di Kemaman? Dan orang Kemaman ataupun orang Terengganu tak peduli. Dia tak peduli menteri besar dia perform ke tak perform ke, rasuah ke tak rasuah ke. Orang Terengganu tak peduli sebahagian besar. Sebab apa saya kata begitu? Kerana kita lihat akhirnya keputusan mereka menang semua kursi. Kursi parlimen mereka menang semua, kursi DUN mereka menang semua. Bagi mereka ni, apa yang Samsuri buat kepada kerajaan negeri, kepada rakyat Terengganu, dia tak kisah. Walaupun dia pergi bercuti ke Auckland, sekerat jalan tu orang dah mula meninggal, ramai yang mati kerana banjir, dia tak kisah. Dia sambung cuti dia sampai cukup 9,000 dia balik. Dan dia balik tak ada rasa bersalah, tak ada apa, seolah-olah tak ada apa yang berlaku. Dan rakyat mengundi dia balik. Betul. Semata-mata 3-4 hari sebelum pilihan raya, kita lihat bagaimana duit-duit dana bakti remajanya dengan air belianya, dengan air pencennya dihulurkan.
rasuah secara besar-besaran berlaku. Kan? Akhirnya mereka menang dengan cukup bergaya. Ini amat menyedihkan. Seolah-olah orang di Terengganu ni boleh dengan mudah dibeli dengan duit. Tak semua, tetapi sebahagian besar. Kerana mereka menang semua kursi. Mereka tak ingat jasa Dato' Ahmad Said yang Dato' Ahmad Said lakukan ketika dia menjadi Menteri Besar. Mereka tak ingat langsung jasa Datuk Seri Razif. Mereka lupa semua tu. So bagi saya ini satu benda yang bagi saya amat menyedihkan lah. Sekarang ni kita letak pula seorang Panglima Angkatan Tentera, bekas Panglima Angkatan Tentera yang mempunyai pengalaman, orang yang baik, orang yang cukup berdedikasi dan orang yang boleh membantu rakyat di Kemaman secara sepenuh masa. Leadership. Tetapi kalau rakyat Kemaman masih lagi nak pilih Samsuri yang mereka tahu tak boleh deliver kerja sebagai ahli Parlimen Kemaman, bagaimana mungkin kerja Menteri Besar pun dia tak boleh laksana, kerja Adur Rendang pun dia tak boleh laksana. Dia ada berapa esko? 4 portfolio dia. Dia tak boleh nak cope up. Macam mana dia nak jadi ahli parlimen yang contohnya lah macam belanjawan hari ni 2 bulan 2 bulan benda tu sidang parlimen berlangsung. So takkan nak tinggalkan jawatan Menteri Besar nak jadi ahli parlimen. Tetapi percayalah, pasti ada rakyat Terengganu yang tidak boleh berfikir benda ni dan tetap akan undi Samsuri, tetap akan undi PAS. Walaupun PAS adalah sebuah parti yang dah disahkan memberi rasuah pada pilihan raya lepas, baik di Parlimen Kuala Terengganu, begitu juga dengan Parlimen Kemaman. Sepatutnya Undang-Undang Malaysia tidak membenarkan parti tak boleh bertanding satu penggal. Calon yang didapati bersalah tu pun hilang kelayakan sebagai ahli parlimen pun patut dia satu penggal tak boleh bertanding. Beri pengajaran pada mereka supaya jangan melakukan rasuah lagi. Tapi tak tahulah bila mereka ni nak insaf dan bertaubat. Yang pasti Samsuri dia tahu buat. Bukan tahu buat, dia tahu buat. Okey Dok. Okey. Saya tertarik bila saya melihat ada satu wawancara khas bersama dengan Datuk Seri Ahmad Syamri Cik yang merupakan bekas ahli Parlimen Kemaman terdahulu kan Tok kan. Bermakna Kemaman ni merupakan orang kata kawasan melebel kepunyaan UMNO lah sebelum ini. Adakah PRK kali ni boleh mengembalikan pengundi-pengundi deposit di Kemaman gitu? Di mana? Di Kemaman. Siapa? Untuk PRK ni boleh tak kita kembalikan semula pengundi-pengundi deposit UMNO ni untuk menyokong UMNO semua? Pengundi lama yang dulu bersama dengan UMNO, sebab Kemaman ni pernah menjadi kubu UMNO. Tetapi bila kita kalah tahun 2018, dulu kalah 1000 lebih je. 2022 amat menyedihkan, kita kalah 27,000. Dalam pilihan raya baru ni kita kalah 28,000 tau. Di 6 buah negeri ni, pilihan raya negeri, kalau dicampurkan undi di parlimen ni, kita hilang lagi 1,000. So keadaan menjadi semakin parah, semakin parah. Jadi saya yakin dengan kehadiran Tan Sri Jeneral Muhammad Afandi ni akan ada satu perubahan yang drastik. Cuma ialah masa yang beliau ada untuk berkempen ni sangat singkat. Saya bimbang beliau tak dapat turun banyak tempat dan gelombang perubahan itu tak dapat membuahkan kemenangan. Ini saya ada sedikit bimbang lah. Cuma kita harap dengan bantuan Allah SWT manalah tahu walaupun kita dah kalah 28,000,
Untuk ada pilihan raya di 6 buah negeri baru ni, tidak ada apa yang mustahil kalau kehendak Allah Ta'ala, kan? Cuma saya lebih bersifat realistik. Target saya supaya Tan Sri Afandi ini mampu untuk membantu Barisan Nasional mengurangkan Defisit. Mengurangkan majoriti PAS, mengurangkan majoriti PAS dengan drastik. Ini harapan saya lah. Okey. Okey tu, ada satu kenyataan daripada Barisan Nasional. UMNO akan berhenti kempen jika Kemaman dilanda banjir. Apa akan jadi pada PRK Kemaman jika UMNO akan... Kalau banjir itu teruk sehingga menyebabkan kalau banjir itu teruk sehingga menyebabkan pilihan raya terpaksa ditangguhkan, maka pilihan raya itu boleh ditangguhkan dan kerja-kerja membantu rakyat di Kemaman ini untuk mengatasi masalah banjir dapat diberikan tumpuan. So memang pernah boleh berlaku. Kalau banjir itu teruk, kita boleh tangguhkan pilihan raya. Memang ada peruntukan undang-undang yang membenarkan perkara itu berlaku. Okey. Okey tu, semalam saya melihat ada posting daripada Tok menerima jemputan ke Kongres Keadilan Tuan. Mungkin Tok ada komen sedikit apa yang diperkatakan oleh PMX di dalam Kongres tersebut. Banyak benda yang disentuh oleh PMX malam. Ada yang beliau ikut teks, ada yang dia off cuff, dia secara spontan dia respon. Cuma satu benda yang saya kagum, beliau konsisten dalam soal tata kelola, beliau konsisten dalam soal mempunyai kerajaan yang bersih, dan beliau sangat menghargai kawan-kawan yang berada di dalam kerajaan perpaduan yang hari ini masih memberikan sokongan padu kepada beliau walaupun pelbagai pancaroba, walaupun pelbagai usaha untuk menjadi kerengga yang menebuk atap, kan? Tak habis-habis lagi. So beliau ucap terima kasih lah kepada parti-parti yang membentuk kerajaan perpaduan ni. So saya harap benda ni berterusan sehingga ke PRU yang ke-16 dan insyaAllah semoga kerajaan perpaduan ini akan dapat memenangi pilihan raya yang ke-16 dengan bergaya. Ini harapan saya lah. Dan saya ucap tahniah kepada PKR yang telah menyelesaikan kongres dia hari ini. Dan satu benda yang bagus, tidak ada gimmick-gimmick. Tidak ada gimmick seperti mana yang berlaku dalam Konvensyen Bersatu. Saya tengok PMX tak ada pula umum ini penggal terakhir saya tidak akan mempertahankan jawatan. Walaupun beliau tak perlu nak balik rumah tanya dengan isteri beliau. Isteri beliau ada di sebelah beliau sepanjang masa. Beliau tak perlu nak bertanya. Tidak ada gimmick itu berlaku. Saya masih ingat lagi ketika saya berada di kem tahanan Kemunting. Petang tu kami tengah main badminton. Masa kami tengah main badminton tu, tiba-tiba cikgu ni warden penjara lah. Dia kecoh sikit dekat depan TV. So kita orang pun letak raket, kita orang pun pergilah. Masa tu kita dengar Rafidah punya suara. Why? Rafidah Aziz, kan? Masa tu Tun Mahathir mengumumkan dia letak jawatan. Lepas tu orang secara spontan merayu dia untuk tidak meletak jawatan, dan akhirnya dia tidak meletakkan jawatan. Tapi ada proses peralihan kepada Pak Lah.
Tapi malangnya, bila Muhyiddin ini, dia cakap dia tidak akan mempertahankan jawatan Presiden. Malam tu juga ada mesyuarat majlis tertinggi dia orang. Malam tu juga Hamzah Zainuddin mengeluarkan kenyataan menolak perletakan jawatan. Sandiwara tu nampaknya macam apa yang berlaku masa tahun 2003. Tapi Mahathir punya tu lebih real lah. Kan? Gimik dia lebih ni. Lebih nampak macam betul berbanding dengan Muhyiddin. Kalau kau nak letak jawatan, kau dah umum letak jawatan, kan? Orang nak tolak, orang punya pasal, aku punya pasal lah, aku yang nak letak jawatan. Kalau betul dia nak. Kan? Sepatutnya lah, kan? So, kalau setakat drama-drama kata nak letak, lepas tu orang pujuk tak letak disebabkan orang ni saya dah berunding dengan isteri apa semua. Mana logik tu berunding dengan isteri? Tak tahulah dia berunding dengan isteri last kali dia ni. Saya pun tak pasti dia unding dengan isteri yang mana satu. Dia dengan Puan Sri Noraini ke, dengan Nikaji ke, kan? Okey tu. Tapi tu, saya Alright. Agak lucu di sana sahabat semua sebenarnya apa yang berlaku. Namun pendedahan, pencerahan yang diberikan oleh Lokman Adam memang satu yang amat mengejutkan. Ya, khususnya apa yang PAS bakal buat kepada Bersatu yang sebelum ini UMNO menjadi mangsa, adakah Bersatu adalah mangsa yang seterusnya. Dan satu lagi perkara yang dikongsikan adalah ya, Raja U-turn dalam beberapa jam sahaja selepas mengumumkan untuk tidak bertanding jawatan presiden. Akhirnya kembali kita boleh nampak drama yang mereka buat sahabat semua. Jadi terima kasih. Sekiranya anda memberikan sebarang komen, anda boleh berikan dalam ruangan komen. Ingat komen dengan cara berhemah. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayanya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.